Pendek sikit wayar tu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua ahli-ahli karya Surah Al-Aziz, selamat datang kepada majlis hari ini. Okay. Kita ada tetamu khas ya, untuk majlis kita malam ini. Tidak perlu dikenalkan lagi, tapi saya kenalkan juga lah. Okay, saudara Azam Khori Ali bin Abdullah, okay, yang telah menerima kita punya jemputan untuk datang dan berkongsi-kongsi dengan kita dalam kita punya program yang dinamakan Sembang Santai hari ini ya. Okay. Jadi selamat datang Surah Al-Aziz, khasnya dan ekonomi ke alam. Okay. Kita sama sambutkan kedatangan si Adam hari ini dan insyaAllah kita akan kita di sesi hari ini adalah perbincangan, perkongsian maklumat dan juga ingin mengenali dengan lebih mendalam beragam. Okay. Jadi okey ya, insyaAllah. Jadi saya rasa bagi memulakan kita punya program hari ini, sebab kita selalu mengenali tokoh si Adam kita ni sebagai seorang gangster. Itu yang dia punya selling point dia. Okay. Tapi saya rasa kita tu mesti ada cerita yang lebih yang boleh kita manfaatkan daripada segi pengalaman hidup dan juga dari segi perkongsian yang dapat kita manfaatkan pada malam ini. Okay. Jadi dan tidak lebih mengambil banyak masa lagi, lebih itulah saya cakap sekarang. Okay. Kita tanya tetamu kita dulu. Saudara Adam, saya rasa soalan tetamu saya hari ini adalah berkenaan dengan permulaannya. Okey, daripada kecil itulah sebab kita nak tahu dia asal daripada mana, okey, keluarga dia macam mana, pendidikan dia macam mana dan sebagainya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Cerita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangat kasih. Orang pondok dia semangat dia macam. Okay, baik, terima kasih kerana jumpa saya yang tak seberapa ini. Saya hari ini datang untuk kongsi pengalaman saya saja, bukan nak cerita pasal hukum hakam dan yang lain-lainnya semuanya tak ada. Okay, so kita enjoy santai-santai saja. Alright, ada apa-apa question boleh straight dengan saya, tanya saya. Okay, saya kita kongsi-kongsi je. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azam Khori Ali bin Abdullah. Saya lahir di Pulau Pinang di hospital besar dan membesar di Jurutong. Tapi besar 4 tahun je lah, tak besar sangat 4 tahunnya. Sebab my dad is army, seorang tentera. Dan ialah pindah sini. Last saya duduk di Port Dickson. Itu last. Camp Sunggala. Camp Sunggala ni adalah satu camp yang letak tank askar. Semua kereta kebal semua dia akan fort dekat situ. So saya membesar dekat camp situ. Dan saya saya daripada dulu lagi dah orang kata apa lah, satu Malaysia. Saya duduk dalam camp. Dalam camp ada India, ada Melayu, ada Cina. Dulu tahun 70-an Cina tak ramai. Sebelah tangan boleh kira. India pun tak ramai jadi askar. So saya punya camp dengan estate berdekatan. So kami estate dengan anak-anak askar ni join sekali. Dia petang-petang main bola, main apa-apa aktiviti semua sekali. So kita daripada dulu sampai dulu dah ada satu Malaysia dah. Ini sangat blessed. So saya kadang-kadang saya pergi rumah kawan saya tidur kat sana, saya lepak kat sana, ke dalam rumah India, kadang-kadang dekat rumah Melayu. Saya ramai kawan. Okay, so saya yang best yang duduk dekat Sunggala Camp ni, yang best ni, anak-anak askar ni semua dia kenal. Mereka akan sama-sama sekali. So yang paling best adalah bulan Ramadan. Yang best ni bulan Ramadan ni. So ada yang konten puasa, ada yang tak puasa, tapi saya puasa. Yang lain tak puasa, saya puasa. Tapi puasa
belajar puasa je lah. Tak puasa penuh, taklah saya bangun sahur tu semua tak bilang. Cuma saya jumpa kawan-kawan saya tak makan, saya tak minum. Saya hormat bulan Ramadan. So sepanjang bulan Ramadan macam tu lah, aktiviti tak adalah banyak sangat sebab puasa kan. Tapi yang paling best 1 Syawal. Yang best tu 1 Syawal ni. 1 Syawal saya akan biasa, saya akan bangun subuh, saya akan dengar takbir raya sampai habis. Baru sama balik tidur. Lepas tu dalam tengah harinya tu kawan-kawan semua akan datang. Dia bawa songkok, dia bawa baju Melayu. Dia dah siap dah, dia tahu saya tak akan pergi. Sebab akhirnya saya kongsi bacaan. So dia datang, Lee, jomlah kita pergi raya. Raya kau bukan raya aku. Jomlah kita pergi raya. Dia cakap, aku tak ada baju. Nah, dia bagi dia baju. Aku tak ada songkok. Nah, dia dah siap lah. So dia dah tahu lah saya ada alasan. Tak ada songkok, tak ada baju Melayu. Okeylah, pergilah beraya. Pergi beraya kampung. Biasalah kampung kan, kita pergi rumah orang kampung. Tapi yang paling best, masa diorang penat. Bila diorang penat, saya bagi salam. Assalamualaikum Haji, selamat raya. Pakcik, Assalamualaikum, selamat raya. Okey, so bila pakcik tu start bagi 2 pusing je, semua akan kecoh dah. Rumah ni pakcik kaya ni. Pakcik bagi 2 pusing. Dulu 2 pusing besar. Kan, tahun 70-an 2 pusing besar. 5 sen boleh beli 3 biji gula-gula. Sekarang 5 sen kau nak beli apa? Okay, so bila diorang dah penat, saya bagi salam. Semua masuk, makan. Tak nak makan, tak nak minum. Makcik nak gergahi je. Okay, so habis. Itu adalah paling best bagi saya zaman kanak-kanak bila dekat camp. So bila kita ramai kawan, kita kawan Melayu, kita kawan India, best bila time raya. Deepavali kita sama-sama. Hari Raya kita sama-sama. Kongsi bajet kita sama-sama. So that's the best part of my life. Dari kecil sampai besar. Saya suka mandi sungai dekat camp. Saya pergi mancing, saya sungai. Macam-macam semua aktiviti kampung lah. Saya suka lah itu. Semua memang best. Tapi yang bila tak bestnya, bila saya datang Kuala Lumpur. Tak ada benda. Saya start datang Kuala Lumpur, umur saya 13 tahun lah. Sebab saya tak sekolah. Itu satu saya punya mistik ialah saya rasa saya dah pandai. Cikgu ajar A, saya baca B. Cikgu ajar C, saya dah D. So saya one step forward. Tu saya rasa saya boring. Tapi saya konten sekolah, bukan saya pergi mana-mana. Saya konten sekolah sebab sekolah saya sini hospital. Saya tak pergi sekolah sebab saya pergi hospital tolong pesakit pergi bilik. Sebab yang pakcik-pakcik yang naik roda tu, dia keluar bilik, dia tak tahu bilik dia kat mana. So dia tolak-tolak, dia jalan, dia tahu pergi mana. Sebab saya lah yang nurse tu. Pakcik nak pergi mana? Saya nak pergi sana. Saya lupa bilik saya bilik apa. Pakcik bilik apa? Saya pun tak tahu. Tolak ya. Tolak jumpa nurse, pakcik sesat. So itulah aktiviti saya. Dan saya daripada kecil, saya dah mula fikir macam mana nak buat dia. Macam mana nak cari duit. Adik-adik, saya besar-besar macam ni, saya dah mula cari duit. Bukan duduk sini, bukan melepak sini. Saya dah mula mencari duit. Tapi saya mula cari duit macam mana? Saya jadi kotak, jadi tape. Saya jadi caddy. Golf caddy. Sebab golf caddy ni best sebab kita boleh macam-macam aktiviti kita boleh buat. Jadi caddy, lepas caddy, kita basuh kereta, kita basuh bola golf, macam-macam aktiviti saya buat untuk cari duit. Tapi Alhamdulillah, masa dekat camp, okeylah saya pun mula kerja, mula cari duit, macam-macam saya dah buat. Sampai saya dah boring dekat camp, saya nak datang Kuala Lumpur. Okey, kita full stop dekat situ, kita sambung je. Alright. Okay, so cerita dia sampai ke umur 13 tahun. Okay, jadi daripada penerangan Encik Adam tadi, kita boleh katakan bahawa exposure kepada budaya Melayu dan juga budaya bangsa lain dan sedikit sebanyak kepada budaya Islam memang daripada muda lagi lah. Dari kecil lagi ya. Kan? Dan hidup ni di Pakistan rupanya bukan di sini lamanya. Okay, alright. So sehinggalah sampai satu masa dia rasakan masa meninggalkan Pakistan untuk berhijrah ke Kuala Lumpur dan mencari duit. Okey, saya ada terbaca banyak dan juga bacaan saya di internet, social media sekarang ni senang. Saya ada terbaca di social media bahawa Encik Adam mula menari
ya, pada umur 12 tahun. Jadi kau So di Pakistan namanya kan. Polisi. Okay. Polisi. So it's quite interesting in a sense because siapa yang ajar dia menangis? Alright, okay, that's the best part. 1994, start breakdance coming in. Breakdance baru masuk dekat Malaysia 1984. That time saya pun tak tahu apa lagi. Then masa tu dekat KL ataupun dekat Polisi, mana-mana tempat yang mula start pertandingan menari. So di breakdance ni yang start, semua everybody dah start. So saya suka tengok orang menari. Jadi saya tak tahu macam mana nak buat. My brother before saya, brother dia call, dia cakap, bro, kita sekarang ni competition banyak dekat luar breakdance, jom kita buat. Okey lah, boleh lah, kita buat. So mereka practice masuk competition. Masuk competition menang. Menang tu semangat tu daripada situ lah. Itu self-taught. Yes. Okay, so belajar, so saya pergi mana-mana competition dekat Polisi, semua dah menang. Saya balik KL, saya cari kawan untuk belajar, untuk buat lagi best, dan semua competition kat Kuala Lumpur ni saya masuk. Okay, alasan saya masuk competition dekat Kuala Lumpur ni, hidup ni keras, sangat keras hidup kat Kuala Lumpur ni. Zaman saya pun dah keras, bayangkan zaman sekarang. Hui, esok kiamat tu ni. So saya dekat Kuala Lumpur ni saya belajar, saya nak hidup dekat Kuala Lumpur ni, saya tak boleh duduk diam. Saya kena kerja, saya kena macam mana kata, saya orang yang tak boleh duduk diam, saya orang yang kena cari kerja apa-apa sekalipun. Saya fikir macam mana saya nak bayar duit sewa, macam mana saya nak makan, macam mana saya nak hidup. Saya menari untuk cari makan. So semua competition saya pergi masuk. Kalau menang nombor 3, Alhamdulillah 300 dalam poket. Kalau menang nombor 2, Alhamdulillah 700 dalam poket. Kalau menang nombor 1, 1,500 pun, Masya Allah. Dan 1,500 sedap pun. Besar sih. Tahun 80-an 1,500 pun besar. So saya punya matlamat ialah cari duit. Bila saya dah lama, orang dah kenal saya, ada sekali satu hamba Allah ni datang, dia bagi saya kad, dia kata, bro, please tomorrow call me, come to my office. So saya pun besok saya call dia, saya pun pergi office, dia cakap, I want hire you as a full-time dancers. Okay. Masa tu nak pakai full-time dancer susah, sebab masa tu banyak show, beramai artis tak cukup dancers. So okay lah, so kita pun full-time. Masa tu full time, saya dapat full time 1 month, my salary about 6,000 to 7,000 during that time, tahun 90 lebih. Satu bulan saya boleh dapat 6,000, 7,000 saya seorang. Itu okey lah, sebab saya nak dapat harga yang macam tu hari-hari, daripada hari macam mana, 30 hari saya kerja. So dia tak ada rest. Pagi rehearsal, malam show. Pagi rehearsal, malam show. Pagi rehearsal, malam show. So saya punya kerja airport, hotel, airport. So saya punya aktiviti macam tu, hari-hari saya kerja macam tu, sebulan saya income macam tu. But then seronoknya bila kita tengok banyak duit, but one day this is the best part. One day saya pegang duit saya, hari tu saya dapat dalam 15 ke 20 ribu. Masa itulah so during New Year Eve. So ada cash. Balik malam tu tak tahu nak buat jam. Sebenarnya no life. Apa matlamat you hidup? You duit ada tapi you nothing, you boring. So apa matlamat you hidup? So saya letak dia tu kat tepi, mandi. Sebelum saya tidur, just one doa saya buat. Tapi sebelum tu saya dah pernah tanya orang, saya dah baca Quran, saya kena hina, you Cina tak boleh baca Quran. Okay, fine. So saya tanya, boleh tak saya nak doa? You Cina, you tak boleh doa. Habis aku Cina boleh buat apa? Semua aku tak boleh buat. Siapa nak ajar aku? Tak ada siapa nak ajar aku. But before that, saya ada satu kawan ini,
dia terlalu marah sangat dengan kawan dia. Dia pergi ke luar negara, dia balik, dia Islam kat sana. Dia bukan Islam kat Malaysia, tapi dia balik, dia cakap dengan kawan-kawan dia, dia mati esok nak tuntut. Sebab kawan dia ramai Melayu, ramai orang Islam, seorang pun tak dia takkan dakwahkan dia. Seorang pun tak dia cakap pasal Islam dengan dia. So dia cakap, aku tuntut di akhirat itu. So, come to my part. Saya pun nak tidur, saya buat saya baca satu doa. Saya kata, Ya Allah, sekiranya Islam agamaku, berilah aku petunjuk. Simple as that. Tiba-tiba tertidur. After 5 minutes, I remember lah, saya rasa macam after 5 minutes lah, there's all the sudden ada satu cahaya datang. And bila kadang-kadang kita tidur, bila ada cahaya lampu datang, cahaya motor, kita lampu, kita sedar, tapi kita rasa macam sakit mata tak? Silap. That one datang, satu cahaya itu datang masuk ke bilik saya, tiba-tiba terang dan tiba-tiba menjadi seorang manusia yang berjubah putih. Takutlah kan, tiba-tiba je kan, dengan bilik kunci, tingkap kunci, tiba-tiba ada jubah putih kat dalam bilik. So saya pun beranikan diri, saya tidur ni, dari ni, so saya berani, sebab saya tahu ada orang nak belakang saya, saya tahu ada orang berani. Ada lah. Saya pun rasa, apa, macam mana ni, beranikan diri, saya pun miring. Pusingnya saya dah nampak bahagian sini. Jadi kan pusing saya nampak bahagian sini. Kenapa perasaan saya macam ni ya? Dia perasaan yang sangat, orang cakap apa saya tak tahu macam mana nak dia describe dia punya feeling tu. So bila saya tolekkan mata saya, tahu kepala saya ke belah dada sini, saya jam. Macam mana? You nak tengok muka dia, you nak sangat tengok siapa kat dalam bilik tu. So dengan izin Allah, saya nampak sepasang mata yang bercahaya senyum. Saya pun terlelap balik, saya bangun balik, saya dekat in one place that is so huge, is so beautiful, is so, I don't know how to say, sangat cantik lah, sangat tenang, sangat cantik. Ibarat dekat syurga lah, saya rasa macam tu lah. Lalu saya dibangunkan oleh azan subuh. Saya rasa pening baik. Kalau dah sebelum subuh saya bangun, saya pening betul lah. Hari yang sama juga, saya call kawan saya cakap, bro, tu jumpa aku sekejap. Saya pun bawa dia pergi kat parking Jalan Ipoh. Hari yang sama saya jumpa Ustaz. Masa tu saya jumpa siapa? Ustaz Amran. So saya pun sembang. Kawan yang saya bawa ni semua terkejut. Dia pun tak expect yang saya nak itu. So dan saya syahadah dekat rumah best. Okey lah, fikir aku nak pergi syahadah ni Nazri bin Abdullah. Nama siap-siap ada dah. Siap ada. Okey Ustaz, okey siap. Syahadu la ilaha illallah wa syahadu Muhammadar Rasulullah. Apa nama Islam? Adam Kuri. Rumah Nazri Abdullah ni. Syahadah dia terus datang Adam. Kuri memang nama saya lah. Kuri memang nama saya. Adam Kuri. Yang best tu mana datang Adam saya pun tak tahu. So alhamdulillah berkatlah sampai ke hari ini. Lepas syahadah, saya 3 bulan saya pergi Fatu Ain. Saya belajar Fatu Ain. Saya masuk Islam sebab saya nak solat. Saya nak sangat solat. Sebab saya tengok orang solat, saya seronok. Saya nak sangat solat. So saya pergi belajar Fatu Ain. Alhamdulillah saya dah belajar. Dan niat saya yang pertama syahadat adalah saya nak pergi umrah. Itu memang everybody lah. So alhamdulillah 8 bulan saya Islam, saya 8 bulan saya dijemput oleh Allah. 2008 saya pergi ke umrah dengan tak ada ilmu, dengan tak ada apa-apa. Yang best part besok nak pergi umrah.
Tahiyat awal, tahiyat akhir. Tak tahu baca. Blank. Kalau tak kosong. Apa? Duduk tak tahu buat apa. Macam ni. Tahiyat akhir ni. Balik. Saya punya ujian, duit tak ada. Tak ada duit, tak boleh baca apa surah, apa benda pun tak tahu. Dengan tak ada ilmu, tapi nak pergi juga. Tapi dengan izin Allah, payment tak dapat, tapi admissions bayarkan dulu, saya pergi. Alhamdulillah, semua berjalan dengan lancar. Sampai dekat Mekah, hari kedua saya dapat masuk Hijri Ismail, saya dapat pegang Kaabah, everything semua smooth. First time pergi umrah, semua berjalan dengan lancar, semua best. Dapat masuk Hijri Ismail, dapat solat tahajud kat sana, semualah. Lepas tu pergi Madinah second day. Masuk Madinah dapat masuk Raudah. Okay, dapat masuk Raudah. Saya betul-betul di makam Nabi. So simak macam Nabi macam biasa. Malam tu juga saya dapat mimpi, saya bangun, saya mimpi, saya duduk atas air, jubah saya tak basah. Saya dengan jemaah saya yang dalam bilik tu lah. So, saya ni kalau pantai nampak air. Kan ada kalau ada ikan best ni. Ikan seekor putih datang daripada depan. Ini kalau ada sauk, best ni. Sauk di depan. Apa yang saya fikir, apa yang saya cakap, semua berlaku. Ada. So tiba-tiba kawan saya cakap, Kuri, barang kita dah hanyut, tolong. Nak ikan tu nak barang. Kau duduk je aku pergi sauk barang je. Ambil sauk, pergi sauk barang. Sauk dalam ikan tu ada. Bangun subuh, balik daripada umrah. Hari kedua, member datang ziarah, bagi nombor telefon. Bro, berapa nombor ni? Saya pun call. Kebetulan saya call, dia tengah cakap dengan saya, dia tengah tengok buku, tengah tengok muka saya. Isteri yang saya sekarang ni lah. So sembang. Saya pun jumpa dia. Hari ketiga saya propose. Suka tak? Tak mau buat masalah. Okay, 3 kali jumpa, saya pun propose, saya pun masuk minat. Alhamdulillah, sebulan selepas tu kami nikah. Tapi sebenarnya nak nikah di bulan Ramadan. Nuzul Quran. Sebab aku kena kot, puasa siapa nak makan? Nikah senang kan? Nikah balik tak payah makan semua. So itulah saya sorry. Ini dah masuk ke family. So Alhamdulillah saya 13 hari bulan 7 2007 saya syahadah. So Alhamdulillah dah 16 tahun. Dan Alhamdulillah dengan izin Allah saya pun dah Islamkan 30 orang. Dengan izin Allah, Alhamdulillah, Allah Maha. Alhamdulillah. Jadi banyak daripada cerita yang saya ada bagi tadi, kebanyakan daripada nukleus datang dalam mimpi. Ya. Especially yang paling besar ni adalah apa yang berlaku pada pukul 3 pagi 13 Julai 2007 kata saya. Itulah yang mimpi yang jumpa dan esokkan hari itu dia pergi. Saya nak bertanya sebab daripada apa yang diterangkan tadi, saya dapat sedih bahawa kelembutan hati Encik Adam terhadap agama Islam itu dah lama. Ya, sudah lama, maknanya dari kecil lagi sudah ada exposure. Okay, dan kemudian pada 12 Julai itu tarikh yang penting dalam hidup tu. Boleh tak saya tanya pada masa itu dan ketika itu, what state were you in? What state? Like I said, saya pegang 20,000 depan saya, and my leg is boring. And aku tak tahu hidup apa matlamat. So, start there, I think must be something. So, in other words, kalau nak cerita successful, dah successful. Tapi kosong. So itulah yang didapatkan dalam mimpi dan daripada segi alamat yang diterima. Okay? Dan hati itu memang dah lembut pada Islam lah, sebab dia nak solat, dia nak pergi umrah kemudian kan. Jadi daripada detik itu, pertukaran daripada Frankie Lee atau Corey Lee kepada
kepada Adam Tori tu. Okey, daripada detik itu saya yang ingin saya ketahui, ingin bertanya ya, apakah langkah-langkah yang si Adam lalui pada itu untuk mendalamkan ilmu Islam? Oh, okay. First, saya Bismillahirrahmanirrahim. Saya Islam, sebenarnya saya rahsiakan Islam saya setahun. Saya tak nak bagi orang tahu sebab saya tengah kaji. Bila aku bagi tahu orang aku masuk Islam, apa akan jadi? Saya tulis dulu. Ini masuk Islam sebab nak kahwin. Ini masuk Islam sebab nak duit. Ini masuk Islam sebab nak bumi putera. Ini masuk Islam. Ni. Apa yang saya cakap, apa yang saya tulis, setahun saya simpan. Bila sampai masa yang sesuai, saya pun announce saya masuk Islam. Besok, apa yang saya fikir, apa yang saya tulis, semua keluar. Semua keluar. Sebab saya dah tahu dah apa yang akan jadi. Apa yang orang akan kutuk saya, apa yang orang akan hentam saya. Saya dah tahu dah. So, apa yang saya tulis semua keluar. Memang betul. So, masa tu saya dapat satu job dengan RTM. Saya sebagai juri pertandingan. Saya pun post lah satu gambar. Okey, alhamdulillah hari ini saya juri, saya jadi juri dekat sekat-sekat tempat untuk pertandingan ini. Haram. Aku dah kena terus haram. Jadi juri haram. Dia cakap apa? Masuk neraka. Dulu saya mengajar, awak cakap saya haram. Okey, saya tinggal. Saya tak nak mengajar. Saya tak nak mengajar, saya tak nak menari, saya tak nak basuh, saya tinggal. Walaupun sebulan boleh dapat 7-8 ribu, saya tinggal. Disebabkan haram. Saya tak boleh buat apa. Tapi saya juri dia kot cakap kau tak boleh buat ni, kau kena buat ni, haram kot. Itu pun saya dah kena haram. So, saya dah kena macam-macam, kena hina, kena kutuk, macam-macam saya dah kena. So, saya bila saya dah prepare tu, saya dah tak nak. Sebab benda ini tak akan jadi kudis dekat saya sebab saya dah prepare dah apa yang orang nak cakap. So, for me it's nothing. Ya, nothing kan? Alhamdulillah. So, memang kan adalah daripada titik. Tapi saya nak bertanya, bila masuk Islam, pandangan orang kampung, hari keluarga. Okay. Me and my family is very open. Saya tak ada apa-apa. Saya dengan adik beradik saya semua okey. Saya dengan bapa saya dengan mak saya semua okey. Saya bawa isteri saya balik mak saya sembang sampai ke pagi, sampai ke subuh. Tak ada masalah. Tapi yang ada masalah netizen. Netizen tak boleh terima saya. Tapi mak bapak saya boleh terima saya, keluarga saya boleh terima saya. Netizen tak boleh terima saya. Itu yang saya cakap tadi. Nah, masuk Islam sebab bumi putera. Masuk Islam sebab nak duit. Masuk Islam sebab nak kahwin. Anak jual. Semua tu lah. Semua saya dah keluar. So saya dah Thailand. Dan benda-benda ni saya tahu dia akan keluar. Dan saya kuatkan diri saya teruskan pergi belajar. Terus belajar. Apa-apa sekalipun, lantaklah nak cakap apa. So saya belajar sampai hari ini, insyaAllah. Fatum Aini ikut kawan. So adalah seorang ustaz ni, dia memang tengah mengajar juga. So saya pergi sana, saya duduk kat tempat ni 3 bulan. Ustaz berkata, apa duduk sini lah, apa ajar kau. So duduk sana 3 bulan, alhamdulillah. 3 bulan saya dah boleh solat macam biasa, baca surah Al-Azim. Hari-hari dah tak ada problem. Alhamdulillah. Satu lagi, dan daripada ini berkenaan dengan peribadi kami dari karakter Adam Tori ni daripada apa yang saya tengok, dia belajar menari sendiri, dia jadi penari yang terbaik. Dia menang banyak pertandingan di Filipina dan competition and dia jadi terbaik dalam bidang itu. Kemudian dia masuk berlakon. Dan hari ini kalau kita sebut nama Dragon, semua orang kenal. Maknanya dia also is actually very good in the area yang dia sebut. Dan apabila dia berhijrah masuk ke dalam agama Islam, dia juga terbilang dalam
bukan dia jadi orang Islam pandai baca ayat ni je. Okey. Dia mendalami perjalanan Islam tu. Okey, jadi dalam beberapa perkara yang saya nak sebut di sini kemari iman saudara baru. Okey, mengenalkan ibadah umrah dan pemantapan akidah kepada saudara-saudara baru. Okey, kemudian ada pula NGO, Persatuan Usrah Fitrah. Okey, dan tak habis dekat situ lagi. Daripada perjuangan dia tu tahun 2017 tokoh Mahathir Hijrah Selangor. Okey, tokoh saudara kita. Okey, dan tahun berikutnya ikon Jom Celik Al-Quran Melawi. Okey, jadi maknanya dia bila dia menceburi sesuatu tu, dia tidak berenang dekat atas je lah. Okey, dia terus menyelam. Okey, jadi ini saya rasa salah satu yang unik atau tentang karakter saudara Adam Khoury. Jadi soalan saya, do you always go deep into whatever you do in life? Okay, bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya macam ni, yang NGO Kembali Iman ni, saya sebenarnya tak ada plan pun, tak rancang nak buka pun. Saya balik pada umrah, first balik pada umrah, lepas tu saya kahwin. Hari-hari saya cerita pasal umrah dengan my wife. Hari-hari saya cerita pasal umrah. Lepas tu my wife kata, ya, apa kata kita buat NGO. Okay, kita buat NGO, kita cari dana, kita pun ada pergi umrah. Saya luahkan apa yang saya nak buat, apa yang saya nak cakap. Sebab saya tak boleh nak describe pada orang macam mana dia lagi balik umrah. Tak ada siapa boleh buat kita macam mana punya gembira dekat sana. So I want to express. Saya nak luahkan, saya nak bagi orang tahu, saya nak bagi orang rasa. Okeylah, saya punya okeylah, bukan NGO, saya pun pergilah cari dana. Okey, artis dengan buku yang tebal pergi minta dana dengan orang. Okey. Alhamdulillah 2015 saya dapat bawa 28 orang. Okey, semua ditaja sepenuhnya. Alhamdulillah 28 orang. 2015 saya buat lagi sekali, saya minta izin dengan Allah, saya dapat bawa 58 orang. Semuanya mualaf, semuanya tak pernah pergi umrah, semuanya baru masuk Islam, dan saya sponsor 100% semua pergi umrah dengan luar iman ni lah. Okey, so bila dah sampai sana baru saya cakap dengan orang, you sekarang ni dah sampai kat sini, saya nak you rasa apa yang saya rasa. Saya cakap saya tak faham, saya tak ngerti. So pergilah. Hari pertama sampai kat Masjidil Haram, semua macam biasa. Solat macam biasa ni macam. Hari kedua kita bagi dia free, dia cakap okey, hari ini hari kedua free. Walah pergi. So masing-masing pergi Masjidil Haram, ada dapat masuk dekat dekat Kaabah itu semua. Hari kedua semua menangis. Semua baru rasa okey. Dia baru rasa dia feel baru sampai. Semua datang kat saya, ustaz, aku dah jadi ustaz. Dah jadi ustaz dah. Ustaz, terima kasih ustaz. Saya cakap tak ada. Saya pengantaran saja. Bukan saya yang cari duit, bukan saya yang bawa anda ke sini. Semua dengan izin Allah. Allah yang jemput you sebagai tetamu, bukan saya. Saya adalah Allah sebagai pengantaran saya. Allah mudahkan kerja saya untuk saya cari tanah. Cuma saya punya terkilan saya kena tipu 2 kali dengan pandai ni lah. Kena dia cakap apa, okay, kau tak payah cari apa-apa sponsor, aku bagi kau 500,000, kau buatlah kau pergi umrah. Kita pun carilah jemaah, pergi khusus tu semua dah siap dah, dah tunggu flight ni. Tak ada. Tak turun duit. Tak turun. Saya lagi 2 minggu nak fly ni. Lagi 2 minggu nak fly. Saya tak ada apa-apa, tak ada nak apa-apa. Tiba-tiba besok saya dengan isteri saya sakit, tak boleh bangun. So saya cakap, jangan macam ni punya, kita lagi 10 hari nak pergi umrah ni. Jemaah semua dah ada duit, tak ada ni. Yang kita ada Allah. Kita ada Allah. Saya bangun pukul 3 pagi, start lah solat tahajud, bangun nangis sampai habis lah. 10 hari straight, tak berhenti. Setiap hari tahajud. Hari ke-11 tak ada apa-apa. Dah pula habis menangis lah, tak ada sampai tak ada air mata lah. Call, satu call masuk. Ya, Abang Khoury ke? Ya saya nak bagi sumbangan lah dekat Kembali Iman. Alhamdulillah. Okey lah, tak boleh dah bagi, nanti bagi resit lah. Okey. Boom, sekali bagi resit 80,000.
buka tengok, sana masuk 140,000, sini masuk 80,000, sini masuk 40,000, sini ngam 480,000. Cukup. Itu pun hutang dengan agensi 120,000. Sebab sampai ke Mekah, okey, kita sebab kita ada full swing, kita full board, kita makan itu semua. Sampai Madinah kita makan catering. So agensi tak suka. Saya ada satu agensi ni tak suka. Dia kata tak apa, dia keluarkan duit dia sendiri 200,000, tukar hotel. So bagi semua jemaah tukar hotel, makan buffet. Alhamdulillah. So 2 kali saya kena tipu. Kena juga. 2 kali. 1 juta. Satu juta. Okey. Alhamdulillah. Kira daripada perkongsian, nampaknya banyak yang berterima dalam perjalanan hidup kan. Dan banyak pintu-pintu yang dibuka. Walaupun dalam keadaan yang sudah tertekan. Jadi antara lain ni besaran Allah SWT kepada hamba-Nya, dan saya rasa that's the magic to face in life. Bila kita berjuang ke dalam. Okey, waktu pun dah tak banyak, okey. Tapi saya nak teruskan juga dengan soalan duniawi lah sikit. Okey, soalan duniawi sikit. Dengan sibuk dengan NGO dan pertubuhan masih lagi berlakon, ya. Dia sempat juga memulakan perniagaan. Okey, perniagaan pakaian semasa jalan. Okey, jadi kita iklan sikit. Okey, insya-Allah. Iklan sikit macam mana? Alright. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mula berniaga 2014. Saya jual baju saya jual t-shirt. Nah, itu pun kena tipu. Saya kena tipu dengan kawan saya. Okey, saya nak print, saya nak jual baju, saya nak pergi print, saya cakap bro, tolong bro, aku nak print ini. Sebab saya jual masa tu, tiba-tiba ada satu ayat datang, I love Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya t-shirt, saya print itu. Tiba-tiba datang tu saya print. Okey, lepas tu saya jual lah. 3 hari saya berjaya jual dalam 500 like. 3 hari t-shirt saja. So daripada situlah saya start jual t-shirt, saya kumpul duit, saya buat kumpul-kumpul, saya design, saya buat kurta, saya design sendiri. Daripada hari pertama sampai ke hari ini, semalam lah. Memang tak boleh lari lah, kita kena tipu dengan kawan-kawan. Memang tak boleh lari lah, memang kena lah. Daripada t-shirt pun kena, daripada jubah, daripada kurta, semua sama sampai ke hari ini. So, alhamdulillah, yakin dengan Allah, jangan tipu orang. Yang kita kena tipu tak apa, Allah ada, insyaAllah. Saya yakin itu je. Saya selalu bila saya kena tipu ataupun apa-apa sekalipun, yang penting tenang dulu. Tenang dulu, ucap banyak-banyak, solat lah. Apa-apa sekalipun, izin, yakin Allah tu ada, Allah akan bantu kita. Hari ni kita kena, belum tentu besok lusa kita kena lagi, insyaAllah. So itulah saya punya pengalaman. Alhamdulillah, kena kerja banyak kali, so kita akan jadi lebih matang, insyaAllah. Tapi apa-apa sekalipun, macam saya dapat job, kalau saya dapat job, saya akan buat 3 perkara ini. Bukan 3 perkara ini, saya akan buat perkara inilah. First, saya akan buat solat taubat. Lepas tu saya buat solat istikharah dan solat adat. Setiap kali tak kira apa sekalipun, apa sekali job dapat sekalipun, saya akan buat ni. Sebab apa? Saya minta dengan Allah. Ada sekali saya dapat call, saya dah job tu tak confirm, lusa nak shoot. Saya pun buat lah macam biasa, saya punya solat tu semua, saya buat macam biasa. Besok nak shoot, hari ni dapat call, bro, sorry bro, kita dah cari orang lain, tak jadi ambil bro. Kalau dulu saya memang dah mati hamunah dengan dia, memang dah gaduh dah. Tapi selepas saya masuk Islam, saya tenang. Sebab apa? Saya minta dengan Allah sebelum saya kerja. Maksudnya saya dapat job, saya buat solat sunat ni. Kalau job tu cancel, saya tak rasa sakit hati. Sebab saya dah minta dengan Allah, Allah kata, ini bukan punya rezeki, so tak payah buat.
Tapi kalau sebelum saya buat ni cancel, memang gaduh. Itulah bezanya kita yakin dengan Allah dengan kita tak yakin dengan Allah. Alhamdulillah. Bagi diploma ini ada tadi. Boleh. Okey, so nak tanya ya, Usana Menara Mara masih dibuka? Masih. Masih. Okey, di situ fashion ya, untuk muslimah dan non-muslimah. Okey, jenamanya Mr. and Mrs. Adamori. Tolong, tapi kena bagi apa iklan sikit. Okey. Dan then tahun ini dia buat kopi hat pula. Okey. Ini saya punya design. Okey, model. Ini saya punya design. Okey, dalam Malaysia saya seorang dia ada design ni kapal. Okey, ni kapal. So dalam Malaysia saya seorang saja. Tapi dah kena copy dah. So dah kena tiru. Kena tiru pun kawan saya juga. Aduh. 1940 dia jual 65 ringgit. 140 kopi. It's also online ya. It's also online. Dan kopi hat dibuka per tahun ini kedai Kopi tiap. Kopi tiap. Okey, sekarang ni di Bandar Permaisuri ya. Bandar Permaisuri 1 dengan Prima Seri Gombak. Prima Seri Gombak. Okey. Bila dia datang Shah Alam? Shah Alam insyaAllah yang 3 dekat Kota Warisan. Ya. Lepas tu dekat Damansara. Shah Alam insyaAllah. Ada ya? Shah Alam saya akan buka 5 kedai. Alhamdulillah. Seksi 13? 5 kawasan lah. Seksi 13 ada? 5 tempat. 5 tempat? InsyaAllah nanti. Siapa-siapa kat sini boleh recommend kat saya mana tempat yang paling best. Yang yang nak saya buka lah insyaAllah. Tapi Shah Alam memang ada lah. Saya dah plan nak buka 5 kedai dekat Shah Alam. Nanti kita ready. Okay. Alright. Jadi masa InsyaAllah. sebelum kita mengakhiri kita punya perbincangan hari ini, kalau ada satu lah, kata-kata nasihat untuk golongan pemuda ni daripada seorang yang telah banyak melalui pengalaman hidup. By the way, sebenarnya bulan ni 56 years old. Jadi kami, okay, alright, kita melalui pengalaman hidup, stick wise, okay, masa berusaha sendiri, okay. Apa agaknya nasihat yang boleh Encik Adam bagikan kepada golongan pemuda? Masya Allah. Saya minta banyak saya pun tak banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kena mula dengan amal dunia. Apa sekalipun kita nak buat kena bersedia dengan niat. Macam saya sekarang hari ini saya nak datang sini. Okay, saya risau. Saya takut. Setiap kali ada forum saya takut. Tapi ini biasa. Macam kita sebagai performer nak naik stage, tanya Siti Nurhaliza, takut tak dia bila nak naik stage konsert? Semua orang takut. Gementar tu semua orang ada. Okay? Tapi kena beranikan diri. Saya belajar sendiri. Basikal saya belajar sendiri, jatuh sendiri. Motor belajar sendiri, kereta belajar sendiri. Kebanyakan saya daripada hidup sampai hari ini belum berhenti, saya belajar sendiri. Semua saya buat sendiri. Kita tak ada macam dekat orang dulu tak ada nak ajar kita apa sekalipun. So semuanya saya belajar sendiri, apa sekalipun saya belajar sendiri. Macam contoh, Allah tak ubah manusia. Kita sendiri yang akan ubah diri kita sendiri. Kalau kita tak ubah, tak ada lah. Kita tak ada sendiri. Sampai bila-bila pun kita akan macam tu. So kena rajin lah. Senyum selalu bersangka baik, insyaAllah hati akan tenang. Itu yang saya selalu bagi tahu. So adik-adik, kena hormat orang tua, kena rajin tolong orang tua, mak bapak kita, apa sekalipun. Janganlah tinggikan suara, jangan marah mereka. Apa sekalipun mereka suruh buat lah. Janganlah kita apa ni, kita ni manusia biasa je. Kalau kita tak ubah, tak ada orang akan buat. So kita sendiri kena ubah, kita sendiri kena rajin. Kalau kita malas, tak ada siapa boleh tolong kita. Wallahualam, saya mohon maaf, saya ilmu tak banyak. Janganlah saya harap
harap apa yang saya kongsikan sini dapat sedikit manfaat pada insyaAllah. Terima kasih Syeda. Okey. Kita lihat selebriti besar-besar pun takut datang forum Kalau selebriti besar takut datang forum yang dulu kat sini pun sampai dia takut tadi. Tapi alhamdulillah, okey. Terima kasih Syed Adam kerana datang berkongsi pengalaman dengan kami di sini. InsyaAllah kalau ada lapangan mungkin kita boleh datang lagi. InsyaAllah. Kalau tak datang ke forum pun datang makan-makan. Okay. Atau datang melawat cawangan kopi-kopian. Minta. Dan mari doa dan selamat maju jaya akan ucapkan. Amin. Allah. Alhamdulillah. Jadi sebagai untuk kita ada